habiskan kalau boleh. Saya tak nak bincang pelajaran lain. Kita nak bincangkan tentang wanita Islam dengan suami. Dan kita nak habiskan tajuk ada Islam dengan suami kalau boleh. Kalau boleh. Okey. So, akan datang kita dah habiskan bahagian suami. Kalau boleh. 1 jam setengah. Dan akan datang kita akan bincang wanita Islam dengan anak-anaknya. Kita pun ada anak. So kita tengok apakah kita sudah menjalankan tugas sebagai ibu yang baik. Ibu misal, ibu contoh. Kita mungkin banyak di antara awak adalah ibu contoh, tapi tak pernah dapat kam. Pernah dapat kam? Tak pernah kan? Kam ada. Kam ada. Kam ambil aja. Bukan tak ada. Okey? So kita akan bincang. So saya tak akan baca satu persatu Saya akan summarizekan apa yang cakap summarize ringkaskanlah bacaan ini dan awak nanti baca. Kita ambil tajuk dia saja. Kita punya tajuk hari ini wanita Islam dia berhias untuk suami. Yang kedua, menemui suami dalam keadaan gembira, mesra dan syukur. Yang ketiga, berkongsi kegembiraan dan kesedihan suami. Dan seterusnya menundukkan pandangan lain untuk suami, tidak menciptakan keadaan wanita lain kepada suami, mewujudkan ketenangan, kerehatan dan kedamaian, bertoleransi dan memaafkan, kepribadian yang kuat lagi bijaksana, dan isteri yang menjadi. Okey, hari beberapa tajuk kita akan rumuskan sekaligus. Kita akan cuba habiskan sebab dia lebih kurang sama. Cuma kita pun ada bab pelanggan tak kelas ni? Ada. Nanti pelanggan lagi kita akan go more detail dengan kewajipan isteri, kewajipan suami, isteri nusyus, suami nusyus, semua lebih detail. Cuma ada perkara yang tak ada dalam bab pelanggan, tak diterangkan di sini. Pertama ialah wanita berhias untuk suami. Ini bagi wanita yang beriman, dia berhias, berwangi-wangian, berpakaian-pakaian cantik, yang menarik, yang bernawan. Kalau wanita di akhir zaman, ialah untuk kawan-kawan dia, untuk tamu-tamu yang datang ke rumah, untuk pergi ke majlis-majlis. Tapi tidaklah dia berhias untuk suami dia. Ini yang amat salah. Okey? Kalau wanita-wanita solehah dulu, pakaian-pakaian cantik, perhiasan-perhiasan, wangi-wangian untuk suami. Mereka tak pakai yang cantik-cantik berwangi-wangian untuk lelaki lain, perempuan lain, atau untuk sesiapa pun. Okay? Kadang-kadang kita kat rumah pun, kita kemas-kemas rumah. Sampai anak dan suami pun tahu, nyari mak kemas rumah bersih-bersih ni apa salah. Masak pula sedap-sedap. Kan? Kalau bekas buat masak, bekas pergi mandi siap semua, pasal apa ada orang nak datang. Kita tak masak sedap-sedap, melainkan sekali-sekala. Tapi kalau orang nak datang, aduh, meja penuh. Pinggan-pinggan yang biasa makan dah tak pakai, bukan pinggan lain kan. Inilah kita banyak berhias untuk orang lain. Okay? Kecuali wanita beriman. Wanita beriman, dia beli minyak wangi, dia pakai di dalam rumah untuk suami dia. Dia tak pakai untuk pergi belajar kat luar rumah, nak pergi belajar agama, nak pergi masjid. Dia tak pakai minyak wangi, sebab hukumnya haram. Haram? Oh, pergi masjid? Yes, haram. Kita tak boleh pakai minyak wangi pergi masjid. Orang yang tak faham yang buat demikian kan. Kadang-kadang kita pergi masjid, orang peluk, orang cium, kita bau wangi dia melekat. Pergi kematian pun, orang datang kematian dengan minyak wangi, peluk, cium kita, habis melekat kat baju kita. Jadi yang kita nak cakap, macam mana tak cakap pun, macam mana tak cakap, kita rasa macam subahat. Kau cakap dia takut tak terima. Kalau dah banyak orang pergi maulid Nabi, saya punya kelas yang saya selalu akan jumpa orang pergi maulid Nabi ialah di An-Nahda, di Masjid An-Nahda, Bishan.
Di sana sebulan sekali ada Maulid Nabi. Okay? Dan orang yang datang tu dengan perhiasan-perhiasan dengan macam-macam dengan wangi-wangian. Yang ada kenal. Yang bila kenal dia peluk lah, dia cium lah, Ustazah Salam cium. Habislah badan aku membawa wangi. Saya memang tak tahan bawa wangi sangat. Tak mabuk tu. Sampai malam. Saya pun harap. Habis kita nak tegur. Macam mana? Tak tegur macam mana? Kita tegur pun dia ni, kita tegur dia tu datang dengan wangi-wangian. Betul tak? Kita tegur dia ni pula datang. Dalam tempat maulid. Kemudian pergi orang meninggal pun bawa wangi. Hari Khamis yang lepas ada saudara saya meninggal. Saya tengah mengajar di kelas saya tadi. Dia bilang, saya bilang dia tak akan tadi ke Pak Puri, tapi tak tahu. Saya bilang kakak kena mengajar. Dia bilang sekolah-sekolah meninggal. So saya ada kelas lagi. So malam lepas kelas malam baru saya pergi. Lepas tu dah balik, besok datang lagi lah. Tengah duduk, bila kita masuk tu, ya banyaklah saudara mara, banyak apa ni, murid-murid pun ada. Semua peluk cium yang ada, ya Allah wanginya, perisan aku. Ini wangi kan, apa pakai minyak wangi? Wangi balik pakai minyak wangi dah. Ini yang berusaha. Faham tak? Suami balik kerja, isteri tak pakai minyak wangi. Isteri tak perhias. Isteri kadang-kadang sampai suami nak buat. Sebab bau badan dia. Bulu ketiak dia tak cukup. Ada isi ada bulu ketiak kan? Tak cukup. Suami kalau dekat, kalau datang suami balik cepat ke puluh sempat kali. Baju lusuh, baju buluk. Muka tak pakai bedak tu, tak nak makeup. Bedak pun tak pakai. Awak beli lipstick untuk lelaki kat dalam lift, lelaki yang kat dalam bas, lelaki dalam taksi. Yang akan tengok, suami tak tengok perempuan pakai lipstick. Lipstick tu untuk dalam rumah, bukan di luar. Awak beli makeup tu untuk dalam rumah, bukan di luar. Awak pakai baju-baju yang awak beli mahal-mahal yang lace-lace semua tu di dalam rumah, bukan di luar. Tadi kita pakai dalam rumah. Kalau kita pakai pula, kamu kata, di mana musuh? Di mana? Tak ada, kita balik. Mungkin suami kata, dia gila. Biasa-biasa lantai-lantai awak beli semua cincin-cincin untuk siapa? Untuk luar kan? Ini kita kena ansap besok di akhirat. Imam Abu Isa, jadi Imam Tirmizi, dia menulis kitab dia 200 tahun dulu dan dia kata la'anat ini perempuan di zaman ini. Dia melaknat, kata Allah la'anat perempuan di zaman ini kerana mereka berhias di luar rumah, tidak berhias di dalam rumah. Ini berapa ratus tahun dulu ni, Masya Allah. Zaman kita macam mana? Okay? Dan selamat, aku dah tua atau selamat. Sebab saya ada di antara awak tak ada suami ke apa, dah meninggal suami. Selamat, jangan bilang selamat. Mudah-mudahan selamat. Muda apa cerita? Ada tak zaman muda? Ada. Apa cerita zaman muda kita? Di mana perhiasan kita? Okay? Kecuali kalau suami tak ada. Suami kata, saya memang tak nak awak pakai lipstick, makeup semua. Pakai bedak sudah. Jadi kalau pakai macam itu, kita tak perlu bimbang lah. Cuma bila dia balik rumah tu, pakailah bedak. Singkatlah rambut. Kadang-kadang bangun tidur, sebelum suami bangun, isteri baru bangun. Bangun, cuci muka, gosok gigi, bersih-bersih. Kalau tak nak mandi pun bersihkan diri, cuci muka betul-betul. Tak mata yang ada di kalau lepas tidur, kadang-kadang ada bekas. Bersihkan, bersih-bersih. Sikat betul-betul. Lama-lama sikit. Jangan suami bangun tengok rambut kita salah. Kalau suami bangun busuk, pasal-pasal gosok gigi. Awak dah tahu suami nak balik, awak kena siap. At least sikat rambut, at least bedak, at least bersihkan diri. Okay? Jangan kita ala tak kisah. Kalau nak pakai baju pun tengok dalam rumah baju apa pakai. Baju tu dia keluar pagi, dia tengok pakai baju tu. Sampai petang pun dia balik baju. Ataupun awak kata pagi dia pakai baju, dia pergi kita pakai baju lain. Petang pakai baju lain. Terus sampai dah setan nak tidur pun naik atas katil dengan baju tu. Awak mesti tukar baju. Jangan pula baju yang awak tidur tu pakai sampai dah 5 hari tak suci. Alah, busuklah baju tu. Sebab dia kan awak kan dekat dengan suami. Minta maaf kan, dekat dengan suami. Dan mungkin suami itu baru dekat dengan awak, badan dia okey juga lah. Tapi baju dia macam dah nampak.
So isteri mesti jaga pakaian masa tidur, apa ni, mulut dia, muka dia, rambut dia, agak-agak beli minyak atar. Kita orang perempuan boleh beli minyak atar tak? Ini pun nak jaga, dia beli minyak atar. Selalu kalau kat Mekah, kat Madinah dia beli minyak atar, dia taruh kertas kan, kertas yang putih, dia taruh minyak atar, dan dia suruh awak, cuma kadang nak tahu kasih, awak tak boleh kasih dia taruh kat tangan awak, haram bukan dia lelaki. Kalau nak beli untuk suami, dia taruh kat kertas, menang tahu situ. Dia taruh, awak ambil sendiri, cium sikit, jangan dekat-dekat, dekat ni dia punya bau akan terkena awak punya hidung. So cium, ini minyak atar bagus, ni anak beli untuk suami, ini beli untuk awak. Bila beli untuk kita, jangan sentuh, jangan pakai, balik rumah nanti pakai. Balik rumah kat mana? Kat rumah awak Singapura. Tidak nak tidur, ambil culik sikit, jangan ambil banyak, nanti akan besok tak habis. Culik sikit, jadi suami bawing sebelah isteri, sedap bau. Ada orang lelaki suka bau kasturi, ada suka bau amber, ada suka bau oud, ada suka bau apa lagi? Malaikat supo ke malaikat apa itu semua dah campur-campur. Itu semua mabuk kebayang jadinya. So awak kena tengok bau yang tidak merosakkan supaya dia senang kat ni. Rumah kita kadang kita nak beli wangi-wangian, kita nak keluarkan rasa bila dalam cubaan kadang-kadang. Tapi kalau rumah kita digaulkan wangi-wangian tiap malam dalam bilik, suami pun masuk bilik, sedap bau. Ingat, bau wangi ni jangan terlalu keras, nanti mabuk. Jangan pula tak rasa, tak ada pula kaya takut. Sederhana. Jadi suami tenang. Ini kita terbalik. Bila Umar bikin maulid Nabi, pasanglah macam-macam wangi. Betul tak? Padahal tak payah tunggu baca maulid Nabi, hari-hari bikin wangi-wangian tu kat rumah. Suami saya tak kisah, Ustazah dia tak payahkan semua. Janji kita lah yang dia baik, kita tenang dan nanti dia sudah okey. Kalau kita dia tak suka wangi-wangian, at least kita hidup amat damai, tenang. Okey. Baik. Jadi perempuan disuruh berhias untuk suami. Nabi SAW pernah dalam satu hadis tentang perempuan yang menerangkan tentang wanita yang berkabung soal perhiasan. Okay. Kalau seorang kematian suami, dia wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Dalam 4 bulan 10 hari dia tidak boleh memakai apa-apa pun perhiasan, wangi atau tak wangi. Okey? Wangi atau tak wangi, apa pun perhiasan. Kecuali kalau yang meninggal itu selain daripada suami. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sahih hadis berkaitan dengan Zainab, daripada Zainab, anak perempuan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adalah isteri Rasulullah. Aku masuk berjumpa Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah. Sewaktu kematian saudara lelakinya, lalu dia meminta Zainab, Ummu Salamah pergi berjumpa dengan Zainab binti Jahsh, pergi jumpa dia. Dan waktu itu sebab kematian Zainab ni adanya adik lelaki meninggal. Lalu dia, Zainab meminta minyak wangi dan memakainya. Kemudian beliau berkata, sebenarnya aku tidak ingin memakai minyak wangi, tapi aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa salas layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin ashra. Yang bermaksud tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hari akhirat untuk berkabung lebih daripada 3 hari kecuali untuk suaminya, iaitu 4 bulan 10 hari. Okay. Kita selain daripada suami, mak bapak meninggal, adik-beradik meninggal, guru-guru kita meninggal, saudara mara, siapa saja meninggal,
kita tak boleh lebih pada 3 hari berkabung. Maksimum 3. Okay. Dan kalau suami tidak boleh kurang daripada 4 bulan 10 hari. Tak boleh berias. Maksud berkabung ni kita mesti faham. Tak boleh berias menunjukkan kesukaan. Okay. Ini sangat mustahak. Sebab kadang-kadang ada orang mak dia, bapak dia meninggal, dia tak berkabung. Padahal dia wajib berkabung 3 hari. Berkabung mana dalam 3 hari tak ada perhiasan pada badan dia, tak ada hiburan, tak ada sukaria. Wajib. Okay. Kalau Allah buat kenduri hari 1, 2, 3, itu bukan bersedih lagi. Itu bertamasya. Haram tak? Haram. Berkabung maknanya tinggalkan perhiasan, tinggalkan bertamasya, sukaria. Ini semua tinggalkan 3 hari paling kurang. Okay. Jadi kalau orang berkabung, kalau dia ada pakai perhiasan, buka. Semua gelang-gelang rantai kena buka. Isteri siapa saja 1-3 hari. Ni bapak kita meninggal, kita buka perhiasan, tanda kita berkabung. Saya ini Nabi suruh berkabung 3 hari. Bukan suami aja. Suami pun berkabung 3 hari untuk isteri. Nak minang orang, lepas hari keempat boleh masuk minang. Kenapa? Saya pernah jumpa orang ni pernah meninggal lah. Masa isteri dia meninggal hari ni, besok dia minang orang. Dia minang orang kawan saya. Isteri dia punya anak saudara, dia minang. Besok saja. Dan kawan saya tolak. Tolak peminangan tu. Tak nak jadi isteri dia. Tapi sebab itu anak dia marah dengan kawan saya. Kawan saya dengan anak dia cousin, mak adik-adik kan. Tapi dia dah minang, hari ni tanam, besok masuk minang. Haram 3 hari at least Nabi suruh. Kita disuruh berkabung 3 hari untuk sesiapa saja yang kita kenal. Kalau kita nak berkabung lah kan. Kalau orang kerabat kita, kalau misalnya untuk kenalan, kita tak kabung pun tak apa. Tapi kalau kita ahli keluarga, kita wajib berkabung. Kalau at least 3 hari, bapak meninggal hari, apa mayat balik saja petang dah buka TV. Tapi kita bukan kita nak buka, budak-budak. Cuma kan berkabung. Oh, bisa aja. Budak-budak tak tahu. Akal tak ada kan? Mesti aja tak? Tak boleh buka TV 3 hari paling kurang. Kenapa? Datuk meninggal. Datuk dah balik kepada Allah. So kita tak boleh nampakkan kita gembira sekarang. 3 hari no TV. Kalau boleh di komputer, nak bawa TV tak payah buka komputer. Kan? Nak check, nak itu. Ini semua tutup 3 hari. Okay. Yang dah siapa ada barang kemas pun buka. Jangan buat apa-apa. Kalau boleh cuti lah 3 hari. Duduk rumah. Kita doakan Datuk, doakan Bapak. Ini tanda berkabung. Bukan ni saya nyanyi okey lah, nyanyi tak besok ada kawan nak datang, kalau kawan datang ajak pulang pergi makan. Ini bukan tanda berkabung Subhanallah. Okay. So kalau isteri pula tanda berkabung, dia tak kena 4 bulan 10 hari. Semua minyak wangi tak boleh pakai. Tengok bagaimana kita bilang Zainab, dia adik dia meninggal, Salman menceritakan lepas 3 hari dia minta minyak atar. Sebab minyak atar tanda dah berias kan, tanda dah bergembira kan, dia minta sikit dia sambung kat badan dia supaya membezakan antara berkabung dan tak berkabung. Okay, so adik dia meninggal, dia dah bersedia 3 hari cukup. Dia bukan nak pakai minyak atar, tapi kerana nak membezakan dia sudah tak berkabung lagi, so dia ambil minyak atar. Okay. Tapi ada orang lebih-lebih pula. Okay. Kadang-kadang barangkali suami meninggal 4 bulan 10 hari, dia sampai setahun tak jumpa orang. Orang jemput pun tak pergi. Kalau bilang kita suami baru meninggalkan, dah habis sedar? Dah habis sedar habis. Dah boleh pergi kahwin. Okay? Dah boleh pergi belajar, dah boleh pergi macam apa nak buat macam biasa dah boleh buat. Ada orang tak pergi sampai setahun tak keluar rumah. Okay? Yang ada bapak dia meninggal dah lebih daripada 3 hari. Dah 3 bulan tak campur orang lagi. Misal bapak baru meninggal. Itu 3 hari je. So kita faham Islam ada peraturan. Yang meninggal biarlah dia dengan Tuhan, kita doakan. Tapi kita yang hidup, kita jalan terus kehidupan. Sedih tetap sedih lah. Takkan kita boleh lupa orang yang kita dah hidup bersama-sama kan. Tapi ini peraturan.
yang kita mesti patuhi. Okay? Jadi kalau ada kematian isteri, kematian suami, terus ucapkan semua. Memang awak dah tak, memang biasalah pakai cincin-cincin. Dah suruh berias suami kan. So suami awak berias. Sekali bila dia putus nyawa, buka semua cincin, gelang apa semua buka. Dan pakaian mesti tutup aurat, tutup betul-betul. Jangan misalnya awak nak tidur pakai tutup aurat, awak kata saya tidur pakai baju butterfly. Tapi bila awak nak dah bangun, mungkin ada orang datang pagi, awak tak boleh pergi terus melulu buka pintu. Okay? Sebab pakaian awak tak seluruh. Kalau orang lain ada kejut, orang tu buka pintu. Kita rumah. Kita bapak kita, suami kita bangkai dah tua juga, kita pun dah tua. Tapi awak tidak buka pintu, mesti anak atau orang lain dalam rumah buka pintu. Kalau tak ada orang lain nak buka pintu, awak kena tengok penumpang lelaki ke perempuan, mahram ke bukan. Kalau yang datang tu bukan mahram dan awak dia lelaki, awak tak boleh buka pintu, haram. Ini tanda berkabung. Kalau yang datang tu mahram, okay, awak tutup aurat awak betul-betul walaupun dia mahram. Awak dalam berkabung. Ini banyak orang kena ambil ringan. Hari kematian suami meninggal, isteri boleh jumpa orang tu, boleh jumpa orang ni, boleh cakap dia tu, boleh cakap dia ni. Ini semua kita boleh buat. Ada orang nak tegur-tegurkan. Tapi dosa kita jalan terus. Suami meninggal, dosa kita jalan terus, non-stop. Cuma saya nak tanya, kalau suami meninggal, dah siap semua kapan, boleh tak isteri pergi cium suami, tabur kacai? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tak ada siapa boleh larang. Itu hak dia. Okay? Tapi kalau yang meninggal ni, laki-laki, boleh tak kita orang perempuan, kita bukan mahram dia, kita nak tengok perempuan mayat dia? Boleh? Tak boleh. Haram. Boleh tak kalau dia dah mandi, kita nak tabur kacai, kita nak jenguk-jenguk? Haram. Tak boleh. Yang tengok lelaki punya jenazah, perempuan yang mahram saja. Lelaki uruskan lelaki. Kalau perempuan yang mahram saja masuk. Yang bukan mahram janganlah kepo. Allah, mak kepo banyak. Kan? Dia boleh-boleh nak tengok. Yang ada apa yang tengok tamasya? Siapa menangis, siapa yang macam mana. Macam dia tu berdoa, yang nak dia tu berdoa. Doa begini, dia nak tengok. Kita suka tengok drama, orang meninggal pun kita tengok drama. Okay, so ini kita jaga. So kita tahu orang perempuan kalau dah lepas 3 hari kematian saudaranya atau orang lain, dia tak boleh lagi berkabung. Dia bukanlah suruh berhias macam pengantin, tidak. Tapi janganlah nampak kamu kabung, dia dah boleh macam biasa. Okay? Tentang pakai minyak wangi, bila-bila pun perempuan tak boleh pakai depan orang. Kemudian si isteri yang baik, wanita yang baik di sisi Allah, wanita yang selalu dia menggembirakan suami, dia mesra dan dia seronok duduk berbual dengan suami. Dia memenuhkan semua perkara dalam kehidupan suaminya dan menjadikannya gembira dan bahagia. Maknanya hidup suami isteri ni, dia senantiasa kenalah seorang isteri itu banyak bersabar menghadapi ujian-ujian hidup, dan dia punya tugas wanita ialah menggembirakan, menenangkan jiwa suami, berseronok-seronok dengan suami, bermesra dengan suami. Soal makan minum ini, masak makan ini bukan soal utama. Okay? Itu kalau nak ikut pada hukum, suami yang akan sediakan lah. Okay? Isteri gembirakan suami. Tapi kalau kerana kita tahu suami kita tak mampu nak siapkan pembantu ataupun hamba abdi, kita kemas rumah. Saat ini juga menggembirakan suami balik, tengok rumah cantik, bersih. Gembira tak dia? Kita balik saja, tarik dia ke tempat tidur. Balik dia, tarik tak tahu. Satu malam tak tempat tidur dengan suami. Tak seronok, dia bilang. Lepas tu suami pun pergi, awak melingkar sampai petang nak dekat suami balik mandi. Dia balik je rumah, tarik lagi tempat tidur. Hari macam tu. Rumah mesti gerak, katil pun dah berlaku. Kan? Makan dia tak mau balik, kau boleh makan. Nanti kalau lapar kita makan nasi bungkus. Makan. Lepas tu dah suami langsung kat dapur, bungkus nasi yang 2 hari lepas dah buat. Takkan macam itu kan? So isteri mesti pandai. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang bermaksud
Apabila seorang itu bertakwa, sebaik-baiknya dia apabila dia mendapat seorang isteri yang kalau dia lihat menyenangkan mata hati. Mana bukan saja isteri itu cantik, tapi keadaan sekitaran dia juga cantik, bersih, bagus. Jadi bawa hati suami senang kan? Dia balik rumah bersegak, memang kok tak cuci, kain baju tak gosok, kain baju tak basuh, bilik air kat penuh dengan kain baju kemarin berapa hari dulu sebenarnya kain baju gendam, sangkut. Ni apa dah jadi? Macam Bangladesh punya dormitory. Kan? Suami senang tak? Tak senang. Okay, so isteri, dia tak ada kerja, dia kemas. Dia bersihkan. Okay, jadi suami balik, tengok rumah bersih, semua dah tersapu, dah mangkuk semua teratur, makanan ada. Lebih kurang pun tak pun makanan ada. So, suami isteri berserah, cakap, dia balik, tanya apa khabar, begitu, sambut dengan manis muka, sambut dengan kata-kata yang baik, sambut dengan cara yang menyenangkan hati suami. Ini suami akan rasa tenang sekali pada suami, pada isteri. Sebab si isteri ni bila dia bercakap dengan suami, kalau dia cakap perkara yang baik-baik, suami akan senang. Kalau suami masuk saja, baru nak suap nasi, dia pun cakap lama, awak saya nak cakap dengan awak lah. I can't stand your mother lah. Oh, ingat dia senang. Kita pula memang pantang lah si perempuan-perempuan kita jadi orang perempuan. Ada saja nak komplain kan? Mak mertua kita macam gini, adik kau, your sister macam gini, your brother macam gini. Asyik komplain non-stop. Seolah kita mak perempuan yang paling hebat. Dan kadang-kadang suami beri kita sesuatu, belikan kita sesuatu, baju ke, makanan ke, kita tak pernah bersyukur dan berterima kasih. Kadang-kadang setengah isteri sampai bercakap pada suami, saya nak kahwin dengan awak, saya bukan marah lah, tapi saya cakap je, disenuri untuk cakap je, dia kesik, dia cakap. Saya tak nampak apa-apa pernah berikan saya. Padahal rumah dia kasih. Isteri tak kerja. Yelah, rumah tu memang ada lah, tapi bukan besar sangat kan. Just one hall je. Bukan besar sangat, cuma 2 bilik 1 hall saja. Orang dah beli sampai kondo, dah beli ini, kita sampai dulu sampai sekarang ini juga rumah kita. Apa yang ada, Masya Allah, dah ada 1 bilik 1 hall, dah cukup, Alhamdulillah. Dia bilang, yelah, tapi orang lain pun kerja juga. Boleh beli tu, boleh beli, kenapa kita tak boleh? Sebab suami awak gaji tak besar. Ini orang-orang pembantu cleaner yang sapu-sapu kan nak naik gaji. Oh, naik gaji dia terus suka 5 bilik. Naik gaji tak berapa sen. Macam nak gerak aja kosok kapal kan. Kita sendiri tahu belanjaan sekarang macam mana. Kan? Naik berapa sen dah. Kita boleh heran tu. Boleh tengok orang ni dapat anak, masuk yang aset kan. Perempuan ni nampak nak kerja sapu-sapu saja. Setengah bulan buat balik 300, sampai setengah bulan balik 300, dibesarkan anak-anak dia. Subhanallah. Saat dia berjimat cemat, dia kata makan ala kadar. Kita makan banyak buah. Orang ni makan ala kadar jadi hidup. Jadi kalau suami kerja macam itu, kita makan syukur. Suami aku tak kerja macam itu. At least dia ada ikut income. At least dia ada begitu. Syukur Alhamdulillah. Ada orang dia bagus-bagus punya income. Sekali terus tak boleh kerja. Macam saya cerita minggu lepas kan. Yang suami dia bekerja. Suami bekerja. Suami bawa taksi. Okey lah. Bawa taksi boleh lah. Tak kerja tak ada gaji lah. Itu one thing. Okay? Tak kerja tak ada gaji. Tapi suami terus kena stroke. Suami kena stroke. Dan terus suami dah tak boleh bergerak. Dan sekarang nak bawa pergi terapi, nak pergi apa, doktor pesan tak boleh jatuh. Dia punya stroke quite bad. Tak boleh jatuh. Apa jadi? Isteri kena berhenti kerja. Serta-merta 2 orang punya mata pencarian habis. So, kita patut bersyukur. Suami kita kecil-kecil pun gaji, apa pun gaji, Alhamdulillah ada. So, kita mesti berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada manusia. Jangan komplain. Baru dah sampai bulan 2, awak tak ada nak apa beli, tak ada bonus pun tak tahu mana pergi, begitu, begini, macam-macam. Kita komplain, sedangkan suami yang baik. Kalau dapat suami yang tak baik, macam mana? Ada isteri, suami dia tak baik. Tak bagi nafkah, tak ambil tahu hal anak-anak, tak tahu ambil tahu hal rumah.
Nafkah dia banyak kan joli, bukan main judi. Ada lelaki dia punya alasan dia main judi bukan pasal apa, untuk anak-anak juga. Bukan orangnya, sebab hutang dia banyak. Dia bilang, habis nak bayar hutang macam mana, siapa nak kasih? Dia rasa main kotor, orang-orang berdiri, kita kaya. So dia punya alasan begitu, main judi pasal nak bayar hutang, main judi pasal untuk anak-anak. Padahal dia tak tahu dia keluar dan game apa yang akan tanggungjawab dia kepada anak isteri. Banyak lelaki macam itu yang main judi. Banyak lelaki yang tak ambil berat hal rumah, nasib kau tu ada duit ke tak ada duit ke, pandai-pandai lah kau. Banyak isteri yang depan orang senyum saja ketawa, tapi dia sebenarnya dia berada di dalam sebab suami tak bertanggungjawab. So kalau ada suami yang tak ada hutang, yang tak tahu main judi, yang tak isap rokok, yang tak minum arak, yang tak sakit korban, tapi gaji dia kecil, Alhamdulillah. Orang tengok ada orang suami, oh dia ada office, dia eksekutif, dia officer, dia gitu, dia gini, ada macam-macam, dia bisnes dia bagus, orang dia bisnes ada itu, ada ini, dia banyak bisnes, beli kereta, beli rumah batu, itu rezeki dia. Mungkin halal, tapi mungkin tak jalan halal. Dia betul lah, dia gitu gini, semua sekali kejap keluar negeri, tak apa dia buat luar negeri, orang dia tahu. Kadang-kadang terpaksa kita ke klien ni jumpa big boss tu, bos ini dan ni semua orang-orang big boss. Takkan kita nak minum orang, jom minum arak, kita pun mesti minum arak sikit. So dia orang tak macam itu, dia tak minum arak. Ini orang kaya raya tapi campur orang-orang kaya raya juga. Bisnes campur bisnes kan, dia terpaksa minum arak. Ini yang gaya Cina terpaksa nak kena keluar belanja untuk nak kasih jamu ni businessman punya kerja. Saya businessman, awak businessman, dia businessman. Saya hari raya, awak dah jamu saya makan. Kan saya suya, saya nak jamu makan. Dan jamu makan bukan boleh taruh laksa ke, bisiam ke. Kan, bukan boleh taruh itu, kena pergi restoran. Dan kena, ya Hussein. Kan, you should right, ya Hussein right. Okay. So kita tak terlibat dalam perkara itu, mana awak nak? Suami kasih duit awak banyak tapi dia terlibat dengan perkara haram. Okay. So asal itu kita kena duduk sambil berfikir supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, la syukurullah man la yashkur nas. Allah tidak siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, maka dia tidak akan berterima kasih kepada manusia. Siapa tidak mensyukuri Allah, tidak akan mensyukuri manusia. Ingat, kalau orang berterima kasih pada kita atas benda baik yang buat sikit sekalipun, ini tanda orang yang berterima kasih, bersyukur pada kita kan. Kalau kita memberi dia sesuatu, ini tanda dia adalah orang baik. Dia mesti bersyukur banyak pada Allah. Apa orang yang tak pernah berterima kasih pada manusia atas budi baik jasa manusia, dia tak pernah bersyukur pada Allah. Dia tak pernah fikir nikmat yang Allah beri. Dia selalu bandingkan orang lain dapat lebih pada dia dapat sikit. Suami orang gaji besar, suami aku gaji kecil. Rumah orang rumah besar, rumahku rumah kecil. Orang makan angin setiap tahun, kita tak pernah makan angin. Jadi dia tak pernah berfikir kebaikan yang dia dapat di sebalik itu. Awak pergi makan angin. Mungkin Allah tak nak awak makan angin, sebab awak akan makan angin barangkali ikut ejen ke, ikut siapa ke, bukan awak terlibat dalam perkara yang tak sihat. Bukan awak pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi. Bukan kita tak solat. So Allah Ta'ala kata, biar kau tak makan angin, solat kau penuh. Kita mesti fikir positif, jangan fikir negatif. Kenapa kita tak dapat? Okay? Dan Nabi SAW bersabda lagi, La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dan Allah tidak akan melihat, maksud hadis, wanita-wanita yang tidak mensyukuri suaminya sedangkan dia amat memerlukan. Wanita dia memerlukan suami. Suamilah yang memberi nafkah pada dia. Suamilah, dengan sebab suami nama dia juga tidak tercemar. Okay?
kita memerlukan suami, tetapi kita tidak berterima kasih, mensyukuri dia, tak menunjukkan kebaikan pada dia, tidak berhias untuk dia, tidak bercakap baik-baik dengan dia, tidak berlemah lembut pada dia, tidak hormati dia. Ini kita kena jaga. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang dia yang jadi suami. Apa maksud jadi suami? Dia kena tanggung nafkah satu rumah. Faham tak? Suami tak bekerja, suami malas bekerja, atau suami kerja, suami cuma joli saja duit dia. Perempuan ni yang nak tanggung semua perbelanjaan rumah. Anak-anaknya dibesarkan dengan dua isteri. Suami tak ambil berat, suami tak bagi duit, suami buat hutang keliling pinggang, suami main judi dan sebagainya. Okay. Isteri dan tugas semua besarkan anak. Tapi dari segi hukum, selagi perempuan tu boleh nak bersabar, dia kena sabar dan dia kena jalankan tanggungjawab dia. Tetap kena jalankan tanggungjawab dia. Mana dia nak sabar kan? Bila dia nak sabar, dia kena taat. Kalau dia dah tak boleh sabar, dia ada hak untuk pergi ke mahkamah untuk minta jalan mengatasi masalah ini, sama ada diberi kaunseling atau diberi penceraian. Tapi kalau pilih untuk terus tunduk, ikut saja, maka si isteri kena taat pada suami. Tak boleh bilang, dia tak bagi saya nafkah, kenapa saya nak takut pada dia? Kenapa saya nak taat pada dia? Lebih sen dia tak bagi kat saya. Yes, dia tak bagi, dia berdosa. Awak wajib taat, awak tak taat, awak berdosa. Faham tak? Kalau awak tak nak taat, pasal dia tak bagi nafkah, pergi gaduh. Bila pergi gaduh, mahkamah akan bertindakan, awak pisahkan dia, awak punya hal awak. Tapi banyak perempuan tak nak berpisah. Sebenarnya sebab itu jangan kasih alasan pasal dia tak bagi nafkah, kita tak taat pada dia. Okay? Awak sanggup dia tak bagi nafkah, awak tanggung segala-galanya dan awak wajib. Okay? Begitu juga wanita yang solehah, kalau suami dapat kebaikan, dia tumpang gembira, dan suami dapat kesedihan, dia tumpang sedih. Okay? Suami kematian barangkali kematian ibu dia sayang mak dia. Orang tengok kita macam dia tak kisah. Kata kau ni mak betul meninggal macam tak kisah. Alah mak aku. Kan? Berdosa pun. Sekalipun awak tak boleh mencintai, menyayangi, menghargai mak mertua, tapi hormatilah dia adalah suami mak kita. Suami-suami mak kepada suami kita. Okay? Dan suami kita sayang. Jadi mak dia kita kena terima. Baik, buruk, jahat, macam mana pun itu mak orang. Kalau awak ada benci atau kata atau buat sesuatu, pasti dia akan marah. Dan kalau dia dah marah pada isteri, kita kebetulan pergi mana pun, kita pergi dalam keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si isteri mesti menunjukkan kalau suami gembira, tumpang gembira, dan kalau suami katalah suami dapat anak saudara, kakak dia atau adik dia baru saling dia gembira sangat. Kita bukan anak saudara aku, anak saudara suami. Kan? Kadang-kadang ada kuasa macam itu. Padahal kalau dia menampakkan kegembiraan, suami akan sayang kat dia. Bahkan suami juga mungkin akan sayang keluarga si isteri. Sebab kita pulang kepada perempuan. Saya kenal satu wanita, dia anak dia satu, tapi dia kalau keluarga suami itu ada kerja kahwin, ada kematian, ada apa lah dia tolong. Betul-betul dia macam family dia. Balasan yang kita nampak dengan mata dia, mata kita. Bila dia kakak dia ditimpa kesusahan, anak 4, suami ceraikan, tapi di kahwin lain, ni anak dia tak pedulikan, kakak dia tak ada rumah pun nak tinggal. Suami dia suami kakak dia dengan anak-anak, suami tinggal rumah, lada di 4 anak sampai kahwinkan. Itu kita semua kagum, sebab hari perkahwinan ini bapa saudara dengan sebab perkahwinan,
Tapi ini anak kakak ipar, isteri punya kakak punya anak tau. Ini kakak ipar punya majlis, macam majlis dia tu. Dia urus tu, padahal orang punya laki-laki jaga bercakap. Tak, kalau jumpa orang, gitu je, senyum je. Tak pernah bercakap berbual-bual, berseram. So kalau kita boleh berbual dan ini kan, diam habis. Tak bercakap banyak, tak kecoh orang, tak tu tak tu. Tapi hari anak saudara isteri dia kahwin, orang nampak berlainan muka dia, berseri-seri macam anak dia kahwin. Kenapa? So isteri dia dipuja oleh isteri dia pandai memperanan. Saudara, suami dia, semua sekali mak dia, keluarga, semua dia baik. Dia tunggus-tunggus daripada hari dia kahwin sampai hari dia. Dia tunggus-tunggus kalau dia kerja kahwin ada apa-apa pun. Dan bila kena empat kakak dia, suami dia pula balas balik. Subhanallah. Ini peranan isteri. Sebab kita nikah dengan lelaki, kita kahwin dengan keluarga dia. Jadi keluarga semua jadi keluarga kita. Jangan beza-bezakan. Mungkinlah kita ada yang telah terbeza-bezakan sebagainya. Kita ada anak kahwin. Kita kena nasihat anak kita. Atau anak yang sudah kahwin, nasihat. Keluarga suami jangan abaikan. Gembirakan mereka, suami awak akan gembirakan. Akan happy dengan. Okay? Anggap keluarga suami macam keluarga kita. Jangan hanya keluarga kita saja kita fikirkan. Okay. Kemudian seorang perempuan yang baik, dia tak pernah duduk dengan lelaki bukan mahram atau bercakap tentang mata dengan lelaki bukan mahram, okay, atau banyak bersoal jawab dengan lelaki bukan mahram. Kalau dia perlu cakap, dia cakap, tapi tidaklah mata bertentang mata. Dan kita nak tengok mata lelaki tepat mata bertentang mata, tengok mata suami. Allah menyampah. Tengok muka suami, tendung mata dengan mata. Tapi lelaki lain sekalipun dia ustaz. Okay? Awak tak boleh duduk dengan satu lelaki, mata bertentang mata. Perempuan yang beriman, dia tidak semudah itu naik taksi dua orang. So awak bersama dengan lelaki kan, awak nak naik taksi, awak bawa kawan. Okay, kalau awak darurat, emergency, yes, awak naik. Tapi awak jaga dalam taksi, ini lelaki bukan mahram. Awak berdua dengan dia je tau. Awak kena ambil peran, banyak minta pertolongan Allah. Okay, sebab macam-macam boleh berlaku kan. Boleh jadi dia awak nak pergi tempat di jalan, laju sekali dia pergi tempat lain. Tempat yang gelap macam-macam boleh berlaku. Tak boleh di Singapura, mana boleh buat sebarang, jangan cakap. Maka ya, awak ingat, selalu dia ingat bila kita berdua dengan lelaki bukan mahram, syaitan yang ketiga. So kita minta lindung pada Allah. Kita hanya naik taksi berdua kalau darurat, bukan tak boleh darurat. Faham tak? Selagi kita boleh, naiklah bas, naik MRT. Okay? Kalau naik taksi, darurat. Kalau nak naik juga taksi, kalau ada kawan, bawa satu orang itu. Jadi awak tidak berduaan dengan lelaki bukan mahram. Itu juga awak nak pergi doktor, awak nak pergi jumpa lawyer, jangan satu orang dia dengan awak berdua. Macam kes kita dah dengar, dentist pun beraba juga, doktor pun mengambilkan juga kan. Jadi kita kena berhati-hati. Kalau kita nak masuk jumpa doktor, kita tengok tanya ada nurse lagi kat dalam tak, dia bilang tak ada, dia bawa kawan satu masuk sama. Okay. Jangan masuk dulu aja. Saya pergi, saya tak suka jumpa kawan. Doktor awak kawan perempuan. Kalau doktor awak dalam tempat doktor tu ada nurse lain, tak apa, doktor perempuan tak kisah. Okay. So ini semua kita perhati. Begitu juga mata kita ni jangan suka tengok lelaki terlalu sangat. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman. Mana ayat ini untuk orang beriman. Orang-orang wanita fasik dia tak ingat ayat ni. Kan?
Wanita beriman, yes, dia akan buat. Apa kata Allah? Yaghdudna min absarihinna. Tundukkanlah pandangan. Wanita beriman tak ada, kalau belajar dengan ustaz belajar tak salah. Faham tak? Tapi bukan awak belajar tu awak tengok dia handsome ustaz. Awak tak nak. Hati kita berkatakan perkara handsome-nya ustaz ni, mudanya ustaz ni, alah hai, bertuahlah, untunglah mana perempuan dapat kahwin dengan dia. Awak sudah haram belajar dengan ustaz tu, haram terus. Sebab syaitan dah duduk hati kita. Mata kita dah tengok ustaz sampai satu perempuan, sebanyak perempuan yang saya dah jumpa, tetapi bukan semua perempuan. Ada perempuan saya jumpa, dia boleh tahu ustaz punya misai dah panjang sikit. Ustaz buka sarban, dia tahu ustaz nyari chef dia tak chef, dia tahu. Dia nampak dah, ustaz nampak baik, ustaz dah chef sikit tipis sikit. Bermakna dia sudah langgar frame. Awak belajar, ustaz belajar, awak pergi tengok dia punya jambang tu, dia chef, dia trim tak trim, dia punya misai panjang ke pendek, sarban dia tukar tak tukar, jubah dia tukar tak tukar, semua awak tahu. Ini haram. Okay. Kemudian tak ada soalan pun, timbulkan soalan. Okay. Kalau dengan ustazah tanya ke soalan, tak ada soalan. Kata meja pun jangan ada soalan. Bagus dia, tapi kalau ustaz mengajar, bukan awak lah. Baik. Amin lah. Kalau setengah kalau belajar dengan ustaz, Allah, tak ada soalan, timbul soalan. Ingat kita nak soal kerana kita tak tahu. Okay? Bukan nak minta supaya orang tahu kita punya amalan, atau sengaja nak bertanya. Yang tak ada masalah. Dia tahu tanya ustaz, kata ustazah tak sama. Ustazah, saya tanya sikit. Kadang ustazah boleh. Saya nak tanya sikit boleh? Kadang-kadang lagi dahsyat. Oi! Saya habis mengajar. Ada doktor berapa tahun dulu. Tak present tahun profile. Habis dia mengajar. Saya pun jalan. Dah bersalah. Jalan. Kata-kata, oi! Oi! Baru tadi duduk kelas. Dia kata saya, oi! Habis, apa nak buat? Orang kita oi! Oi! Tak? Apa nak buat? Ayah saya. Yang dengar baca banyak tercengak apa punya manusia ni, guru panggil oi. Dia tanya, I want to ask you something can you please answer me? Kalau kasar tapi kalau dengan ustaz tak ada oi-oi. Ustaz berlaku. Ustaz okay. Dan kadang-kadang yang ada asyik telefon ustaz aja. Sikit-sikit telefon ustaz. Ini semua tak bagus. Wanita Islam takkan beriman, takkan buat macam gini. Wanita tu semuanya puasa ini tapi dia fasik. Kalau dia beriman, dia tak buat begini. Allah dah kata, kulli mu'minat yaghdudna min absarihinna. Maknanya, dudukkan pandangan, jangan sembarang-sembarang cakap lelaki, telefon lelaki dan sebagainya. Yang ada pergi haji, balik haji, saya sekejap telefon pegawai lelaki. Apa cerita tu? Dia suka telefon pegawai lelaki, kadang-kadang hajar dengan haji pergi Mekah. Balik dari Mekah. Inilah haji ni, telefon hajar kat sini. Dia tak telefon si haji. Faham? Ini kan suami isteri, Kenapa suami orang ni telefon isteri orang ni? Apa yang salah? Dia bilang. Saya tak tanya khabar, kenapa tak telefon suami orang? Kenapa tak telefon isteri orang? Haram tak? Haram. Tapi dia punya alasan, kita tak buat apa-apa. Tanya khabar sana, telefon suami. Awak nak tanya orang ni, kenapa? Nak tanya haji-haji tu macam apa khabar? Tanya isteri dia. Betul tak? Kenapa nak telefon haji-haji sendiri? Saya ni ayat pendek tau. Ayat ni pendek. Saya tu walaupun orang ni kata saya Islam, fasik. Dia tak sampai ke darjah mukmin. Mukmin tak buat begini. Faham tak? Dia fasik. Dia orang Islam tapi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Awak ada suami. Suami kasih awak pergi, awak nak pergi haji ke, pergi umrah ke, jejak Rasul. Dan sekarang banyak pergi jejak Rasul, pergi Spain, nak pergi Morocco dan sebagainya. Lepas tu ambil gambar ramai-ramai.
Awak ambil gambar, dia lelaki bukan mahram kan? Habis awak ambil gambar, tapi bukan kita berdua dengan dia ustazah. Sekarang berdua pun banyak, kan? Bukan berdua, kita ramai-ramai. Awak fasik kalau ambil gambar tu. Sebab suami awak tak ada kan? Habis awak ambil dengan suami-suami orang. Tapi dia punya isteri pun sama. Awak dulu, dia nak ambil dengan isteri dia pasal awak masuk campur gambar dia buat apa? Habis ustazah, kalau begitu kat Singapura pun banyak ustaz-ustaz, datang puasa. Saya lah hukum. Hukum tak memberi kasih. Okey? Hukum tetap hukum. Walau dia mufti ke, dia imam ke, dia kiai ke, dia ustaz ke, dia ustazah ke, ini hukum tetap itu. Tapi bila semula ambil ringan, perkara ini dah tak nampak salah lagi. Dah nampak betul. Kecuali kalau awak nak kena iman, dah terlepas ustazah, akan datang dia apa? Akan datang nak pergi makan ni. Orang nak ajak ambil gambar, boleh. Perempuan je, tu lelaki. Okay. Kalau ada lelaki, saya tak ambil gambar. Nak dengar adu macamlah dia alim nak. Biarlah apa dia cakap. Biarlah. Kenapa kita nak hidupkan manusia? Kita dah berikrarkan inna solati, ada baca tak? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku punya solat, aku punya ibadat, aku punya hidup, mati aku kerana Allah, bukan kerana manusia. Manusia hari ini kerja, besok kerja, hari ini kerja, besok kerja. Tapi kalau Allah dah murka pada kita, Allah takkan beri kita hidayah. Kita baca subuh-subuh apa? Apa kita baca? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la yu'izzu man adai. Apa yang Allah takdirkan kita dapat elakkan. Allah kita baca, ya Allah, siapa yang kau muliakan takkan hina. Siapa yang kau hinakan takkan dapat kemuliaan. Biar orang nak cakap apa, cakaplah. Sekejap aja orang cakap. Awak bodoh aja lah. Awak kalau pergi mana orang ambil gambar, awak grup foto, angkat kaki jalan. Saya pernah berkali kena marah lagi. Saya pergi ke Baitul Maqdis, tempat tu ambil gambar ramai-ramai orang grup. Suami saya tak ikut. Saya pun jalan, dia kasih saya jalan. Orang datang bekerja saya. Dia kata, pagilah ustazah. Saya kejar lagi. Marilah, dah orang semua ramai-ramai ambil gambar, tak baik macam gini. Saya dah bilang tidak. Saya bilang, saya datang ke sini untuk ziarah, bukan untuk gambar. Suami saya tak kasi saya izin untuk gambar. Awak nak jawab ke suami saya? Suami saya tak izinkan jalan ke saya. Tengok muka saya, geram lah. Pasal kita suami kasih izin, bukan untuk bergambar dengan lelaki bukan mahram. Dan suami saya mana pun start kami tak kasih. Tak suka. Pasal itu pasal sampai bergaduh saya dengan saudara saya. Pasal saudara saya kahwin, tiba-tiba jiran saya dapat gambar kahwin. Saya buka album saya, album dia tunjuk gambar. Saya kata, apa gambar kahwin saya dekat awak? Jiran saya dah tahu ke rumah saya. Asal gambar kahwin saya dekat awak? Oh, dia kata, ini kawan saya pun ada gambar awak. Macam gambar kahwin saya dekat orang ni. Dia kata, oh ni ada saudara awak kasih. So suami saya dengar, suami saya tak happy. Macam gambar kahwin kita saya kasih orang ni. Punca saya tahu daripada sepupu saya. Saya pergi, saya bertanya. Oh, dia dulu mengamuk. Sampai dia kata, awak ingat buku tu banyak cantik. Saya bilang, saya tahu saya tak cantik. Saya gambar tu pasal apa? Saya orang kawan-kawan dah pasal Ustaz Hafsah ni gambar ada kat situ. Because Ustaz Hafsah orang nak tu gambar. Bukan awak tahu apa dia cantik sangat. Saya bilang, awak tak payah cakap. Saya tahu muka saya macam mana, cantik tak cantik. Tapi gambar saya ada. Ini perkahwinan saya. Awak tak berhak ambil gambar ini tanpa izin saya. Walaupun kata, oh ni pasal Ustaz Hafsah dekat sebelah saya. Awak tak berhak ambil itu gambar. Dan awak tak boleh bagi orang lain. Mana boleh? Pidato tu dia biasa, minta maaf. Lepas waktu macam-macam lah kecoh-kecoh dia cakap. Pasal apa kita ambil gambar, kita dah hak tau. Sekarang kita ambil contoh satu, orang kita ambil gambar orang tanpa izin. Haram hukum dia berdosa, tak boleh. Awak tak boleh ambil gambar siapa tanpa izin. Mesti ada izin. Kalau dah awak ambil tanpa izin, masuk dalam Facebook. Satu dunia dah tahu. Semua kita gelak. So, ini termasuk memelihara pandangan. Jangan sampai kita ni jadi pandangan orang. Dan jangan kita pula tendung lelaki bukan mahram berlebih-lebihan. Tengok orang punya suami. Ya Allah, kau suami dia. Jaga lidah. Memang awak lah. Misalnya. Sudah, tundukkan pandangan. Dah sekali
sekali pandang kan, dah tundukkan pandangan. Jangan puji lelaki yang bukan mahram. Awak tengok, anak si Fatimah tu punya handsome. Okay, alhamdulillah handsome. Mana rezeki dia anak yang lawa betul. Kita doakan perangai pun lawa. Sudah, jangan keep on puji. Takut nanti terbayang dalam ketika sembahyang. Termasuk dalam mimpi. Sebab syaitan boleh buat kerja tu. Faham tak? Allah bila melarang mesti ada sebab. Takut pula nanti kita pula pergi cakap dengan suami. Bang, suami si Fatimah saya tak pernah tengok. Baru saya jumpa. Bang, lawanya bang. Macam mana siapa je? Dengan suami awak kan? Awak puji lelaki lain depan suami awak. Kenapa dosa ni di perempuan? Satu bila Allah larang, mesti disebabkan. So kita jaga. Awak nak jaga rumah tangga. Atau kata, alah, budak tu boleh buat anak. Jangan cakap. Kadang-kadang buat anak, buat cucu pun boleh buat suami. Betul tak? Bila hati dah suka, lelaki kalau awak goda-goda dia muda, awak tua, pun awak goda-goda dia terangkan juga. Dekat Amerika banyak budak 13 tahun. Bersatu dengan cikgu sendiri. Berapa banyak? 13 tahun? Yes. Lepas tu seronok pula. Masuk jail, perempuan tu pun tak apa, keluar lagi jari. Subhanallah. Okay, satu Islam melarang sebab. Dan tidak menceritakan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, la tubashshirul mar'atul mar'ah fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Yang bermaksud janganlah wanita melihat keadaan wanita lain lalu dia menyifatkan rupa bentuknya kepada suami sehingga dia merasa seolah-olah melihat kepadanya. Orang perempuan cerita pada suami tentang wanita dia cantik juga, dia punya bentuk badan, I never see orang dia punya pinggang dia lebih kecil. Punggung dia besar tu bang. Begitu. Saya tahu cakap sambil senyum, tapi sambil boleh bayangkan gini. Saya tahu isteri dia bentuk badan macam mana. Buat ada isteri dia berbesar kecil, besar kecil dalam. Kalau cerita, dia punya badan tu bang, subhanallah besar gitu. So sambil boleh bayangkan, so Allah menelanjangkan seorang perempuan depan suami. Awak bayangkan everything. Kita tak boleh cerita tentang lelaki handsome tak handsome depan suami. Begitu juga kita haram menceritakan tentang kehebatan seorang perempuan pada suami. Sebab nanti dia boleh bayang salah lelaki itu mata dia keranjang juga. Awak cerita dia macam ada sarban besar. Macam mana besar lah sarban dia. Kalau perempuan dah buka celana depan dia, dia sarban pun terjatuh. Betul? Akan berlaku perkara tak baik. So jangan cerita-ceritakan, jangan tunjuk-tunjukkan. Ini kita kena jaga. Jadi kita hendaki jagalah adab-adab ni sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah mewujudkan ketenangan, kerehatan dan kedamaian. Cari jalan bagaimana kita tengah tegang ni. Kita ada masalah, nak cerita orang pun malu. Kita ada masalah. Kalau awak tegang, dia tegang, sama-sama tegang, tak aman. Dan bila tak aman mungkin akan menjejas keharmonian rumah tangga. Boleh menjejas hubungan baik antara suami isteri, antara bapa dengan anak, antara ibu dengan anak. Sebab tegang. Tak bercakap, tak apa-apa. Mula-mula awak cuma nak elakkan, tak nak awak tahu. Buat macam biasa. Tapi orang boleh ketawa. Dah tak mesra. Walaupun makan meja, tapi hal isteri, suami hal suami. Anak-anak pun boleh terasa, anak-anak pun boleh nampak. Semua orang akan tahu. So ini akan menyebabkan tidak aman lagi. Tidak ada rasa sakinah dalam rumah tangga. Sedangkan Allah Ta'ala firman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Apa kata Allah? Dalam satu rumah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan
membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu senang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Kita dalam rumah tangga, tujuan berumah tangga bukan hanya dalam soal kita berseronok di atas katil, itu satu saja, tapi kita hidup tenang. Saat kita perlu bercakap, kita perlu berbual, kita perlu buat macam-macam dalam kehidupan kita antara suami dan isteri. Suami boleh rujuk pada isteri, boleh bercakap, tak buang fikiran isteri. Keputusan tangan suami, tapi isteri dan isteri beri pandangan yang baik, yang bernas, menunjukkan kebijaksanaan, tidak menimbul hawa nafsu. Jadi suami rasa senang nak bercakap dengan isteri. Isteri juga kalau ada masalah nak diuraikan, panggil suami, bambang nak cakap sikit. Apa dia, begini masalah, mungkin dari masalah anak-anak, masalah keluarga dan sebagainya, dicakap, suami pun fikirkan jalan yang terbaik. Suami tak hantar si isteri, itulah awak kasi muka dengan awak. Ada suami seperti macam itu kan? Awak gitu, awak kasi muka, inilah dia. Suami yang bijak dia tak cakap gitu, isteri yang bijak pun tak cakap gitu. Saya nak cakap apa? Awak semua kasi muka dengan budak tu, semua denda, semua kasihan, inilah dia. Jadi isteri pun cakap itu, suami cakap itu. Tak. Ada masalah, dibincang sama, dipikir sama bagaimana jalan mengatasi masalah. Okay. Saya bagi contoh, kalau awak seorang berdana, muda-muda ni, kan? Kalau dia biasa diulur saja macam-macam, dia tak je kan? Dia kan tak. Awak jumpa, baru sekali jumpa, mesti bawa mainan, bawa gula-gula, kasih buat apa-apa lah, bawa di kedai. Asal dia tengok muka awak, kedai. Kita bukan tengok muka nenek, bukan sayang nenek. Pasal nenek mana kedai, nenek mana mainan, kan? So ini budak-budak mesti dididik. Okay? Kalau katalah si isteri, gaji mereka tak besar, tapi ada anak, bila bawa sekali pergi shopping, anak nak satu barang, mak yang selalu berkira-kira mak kan. Mak kira tak cukup bajet, tak boleh beli mainan mahal-mahal. Okay? Si anak minta mak, nak itu, mak, nak itu, tak boleh. Jangan, tak ada duit nak beli barang lain. Tak usah, lain kali boleh. Kalau mak ada duit, mak belikan. Mak tak ada duit, mak tak belikan. Okay? Tapi si anak ni, dia terus pergi mana? Pergi kat bapak. Kata lagi suami isteri, pergi kat bapak. Bapak, nak ini lah bapak, nak ini. Mak apa? Okey ambil. Bercanda tak? Bercanda tak mak dan bapak? So si anak dah tahu, aku dengan mak aku tak boleh dapatnya. Pergi je kat bapak dapat. Bapak pula tak pernah kira duit ni cukup tak cukup. Kan? Ni bajet, kita nak bajet sampai cukup bulan kan? Lain bulan boleh dapat gaji. Kita nak cukupkan sampai cukup bulan. Si isteri pandai lah, atau gini nak cukupkan. Tapi asyik beli mainan RM20 ni apa cerita? So si anak pula tahu, tak ada alam, mak tak asyik tak apa, dia minta dengan bapak. Inilah yang tak ada ketenangan. So si isteri kena panggil suami, kita kena duduk bincang. Awak tak boleh buat macam gini. Kalau saya tak kasih, awak jangan kasih. Kita mesti sama-sama buat perjanjian. Kalau anak kita minta, awak tanyakanlah kepada Sultan Imam. Nanti mak pula akan cakap, keputusan saya akan saya signal awak, boleh, mana boleh. Nanti kalau saya cakap, nanti mak fikir, kalau mak kan boleh, kita dengan bapak. Maknanya kita tetap beri penghargaan pada suami. Faham tak? Tapi kita tak, suami dan isteri tidak bertentangan. Jadi anak tak confuse tau. Anak tak confuse. Semalam juga saya berbincang dengan menantu saya, cakap-cakap lah perkara ini. Lepas tu kata dia lagi bagus kata. Bila nak beli barang kecil-kecil, minta mak, nak ini mak. Tanya bak. Bila bak, nak beli ni bak. Tanya mak. Bila tanya mak, tanya bapak, mak. Tak payahlah sudah. Selalu tak dapat mama. Dia bilang, nanti jauh cakap ini. Sudah tak payahlah. Asyik kau nak berbincang, kau bangkai zaman bila dah dapat. Kan? Tapi kalau misal ni satu, kalau suami isteri boleh, tengok nenek. Nenek pula pun satu juga. Kita semua banyak seperti nenek kebanyakan.
Kan? Kau datang tu sayang cucu. Mesti pada bincang kat anak menantu. Mak Kang datang nak suka nak belikan mainan kat anak. Macam mana kau orang punya pandangan? Tak nak berbincang. Nenek bawa. Bila nenek kena tahan tak. Mak tu lah mak suka kan belikan dia coklat. Ni kan gigi dia dah rosak. Dia dah duduk sana. Sedih. Kecil hati. Kita tak fikir. Untuk nak jaga keharmonian rumah tangga kita saja tahu. Rumah tangga anak cucu cicit kita. Kita tak boleh membuat sesuatu yang boleh merosakkan rumah tangga lah. Bukan dengan sebab itu kita ambil kecil-kecil hati, baju-baju hati. Beli coklat bukannya banyak. Beli satu je coklat datang. Bukannya selalu. Tapi kalau fikir satu beli 3-4 kali datang. Kan? Ada beli dah datang coklat, bulu-bulu, beli itu, beli ini. Jadi rosak tak budak. Jadi budak ni akan tahu. Nenek, mak tak kasih, apa tak kasih. Nenek kasih. Saya ada kawan. Dia ada cucu. Cucu dia sampai perut tak sakit. Sebab anak dia, menantu dia tak suka. Tapi bukan dia berlaku. Sebab kawan dia akan datang rosakkan anak dia. Jadi kalau anak mak dia nak ajar saya, anak dia tunggu kawan dia dia pakai salah satu. Nanti dia tu datang, dia nak pergi siap di sini. Dia akan kasih duit. Dia akan kasih. So ini semua yang kita bilang akan hilang mawaddah warahmah. So, dalam rumah tangga, kita kalau ada anak kita laki-laki ke perempuan, bila dia dah kahwin, dia ada anak, dia ada plan untuk cara besarkan anak dia. Kita jangan nak kecil-kecil hati sebab tak ikut plan kita. Kita dah besarkan 5 orang anak. Aku bukan tak pernah beranak, 5 anak dah mak besarkan. Tak ada kecoh pun, orang baru 1 anak, tak mengada-gada, itu tak boleh. Hormatlah orang beri kehendak. Faham tak? Walaupun dia anak kita. Hormat, dia kehendak anak dia dah besarkan cara macam ni. Okay? Asal tak bertentangan dengan syarak, sudah. Sebab ada amak-amak macam kita, baby baru lahir. Dah sebulan, 2 bulan, nangis saja. Apa kita buat? 24 jam angkat. Angkat. Kedua, kalau nak tidur pun tak boleh tidur juga, kasih Nestle. Kan? Masukkan Nestle kat susu. Mungkin si anak, dia tak nak ni susu. Dia tak suka anak dia diangkat-angkat selalu. Anak mengada-gada, kita 5 anak pun tak ada pun kecoh. Baru 1 anak mengada-gada. Lepas tu menantu pula yang cakap. Menantu perempuan, mak, dia kata, mak jangan angkat mak. Asal kita angkat mak, dia angkat. Dia nangis selama dia tahu. Mengada. Orang nak satu timing. Lepas tu dia tak nak tidur, budak-budak dia lapar. Kau kasihlah Nestle sikit. Dulu mak suami kau kecil-kecil, mak apa lenyek ke kentang tu, dia tahu kau kari sikit sumbat juga kenyang. Yes, betul, kenyang, dia tidur kan. Tapi side effect dia kemudian, budak kecil perut dia belum kuat. Awak ingat macam perut kita dah tua ke belok ni belum? Kan? Ini baby, perut dia belum kuat. Awak sumbat dia makan. Awak lenyek halus, kata kita blender lah kasih dia. Okay? Perut dia belum kuat. Ini dari saintifik dan juga dari ajaran Islam. Islam ajar anak baru lahir diberi susu. Allah tak bilang beri kurma ke beri dastom ke beri biskut ke apa. Beri susu sampai 2 tahun. Tak campur apa-apa. Bermakna susu tu pun boleh menguatkan. Cukup dia. Tapi kita tak sanggup, tak dengar kesian, dia lapar. Jadi kita apa? Sumbat Nestle, sumbat biskut. Kalau dia besar sikit tak apa. Bawa 4 bulan dia kacau lah. Kau boleh bawa 6 bulan tu dia kacau betul. Buat dia belum kuat. Okay? Anak kita atau menantu kita tak kasih. Kita nak kasih. Akhirnya kecil hati. Kan? Inilah sebabnya kita tak tahu nak menjaga kerukunan rumah tangga. Yang fikir soal diri kita sendiri. Okay? Budak tu lagi baby lagi. Kita minum air gas. Tengok mana? Kita kasih sikit. Baby awak dah kasih racun. Kita dah minum banyak racun. Air gas jangan sentuh budak-budak. Budak-budak ni awak train. Kalau awak train daripada kecil tak minum benda-benda ni, dia tak minum tau. Kata adik saya punya cucu, anak cucu saya juga kan, dia 8 sekarang. Dia nak allergic, tak boleh salah sikit makan. Jadi kalau dia allergic, dia boleh salah sikit makan. Kalau dalam tubuh dia waktu 1 dan grade 1 saja, terus cak kaki dia seperti mana. Oh, dia
definitely allergic. So kerana itu dia tahu dia tak ada minum tu. Jadi kalau dia tak sekarang senang dia sini tak awak kasih dia beri air sejuk tak nak. Awak kasih dia no. Dia said no. Dia tahu apa dia boleh minum air panas putih. So dia train daripada kecil minum air panas putih dia tak tahu minum air lain. Okay, dia sihat tak? Dia tak ada minum air gas, dia tak minum air gula. Di dalam bulan dia akan sihat insya-Allah. Kan? Dia tak makan kacang-kacang ke twisis-twisis semua dia tak usah makan. Siapa mak dia dah cakap, mana hang cakapkan dia, nama dia Zain, Muhammad Zain. Zain, kalau mak dia panggil dia Muhammad, you cannot eat this, you eat, you go to hospital, you be in pain, mama will be in problem. So, sama cakap-cakap dia dah faham. So, dia tak pakai semua barang. Saya kat budak boleh senang kita train. Apa yang boleh kasih untuk dia? Kita, budak-budak apa kita berikan? Coklat, aiskrim, macam-macam baik orang tentu halal kan? Tadi awak pergi ke negeri Arab, budak-budak tu tak tahu makan coklat. Budak-budak tu tak makan aiskrim. Budak-budak baby ni jalan dengan tomato kat tangan. Dengan celery kat tangan. Dengan sayur-sayuran. Mereka daripada kecil diberi carrot makan. Ni macam anak. Tak apalah macam anak pun sihat. So kita yang jadi mak-mak ni selalu rosakkan. Okay? Kita tak fikir kita punya keharmonian mungkin ada tak ada kita tak, tapi anak kita punya keluarga kita kacau. Okay? Kadang-kadang budak tu nak makan. Kita nak buat kerja lain, nak suruh dia makan. Makan kan, di momok datang. Kan? Biasa kan? Momok, kalang kori, paisen, macam-macam kita cakap. So kita rosakkan akidah budak ni dari kecil. Okay, sebab itu, bagi wanita yang beriman, dia hendaklah jaga, mewujudkan, cari jalan untuk mewujudkan ketenangan, keharmonian dalam keluarga. Kalau dia tengok betul yang macam ini, macam mana dia nak cakap supaya mak betul dia tak kecil hati. Pertama sekali jangan lupa pada Allah. Solat dan zikir, doa pada Allah, berilah ketenangan dalam rumah tanggaku dan janganlah sampai kerana budak-budak, kerana anak-anakku, mak mertua aku kecil-kecil hati, mak aku kecil hati. Tolonglah aku dapat bercakap dengan mereka dengan bijaksana, dengan dalam keadaan sepenuh hormat kepada mereka dan mereka menerima secara hormat. Awak doa dulu. Dan kalau ada apa-apa cakap baik-baik. Mak, saya tak suka tau mak, anak saya makan macam gini. Saya tak suka tau dia pegang ni. Saya tak suka, jangan cakap macam gitu, kecil hati orang tua. Kan? So kena pandai-pandai. Supaya mak mertua tu faham. Supaya kalau awak marah mak orang, suami akan tak happy dengan kita kan. Mak ni salah, dia tahu. Tapi dia akan cakap, but I know my mother is wrong memang. Tapi you tak boleh cakap my mother macam itu. Dia akan cakap kasih alasan macam itu. Itu my mother ni tau. Habis yang mana takkan macam ni, budak tu kecil lagi dia sumbatkan Coca-Cola. Ayah sekali bila you kan, I tak suka kita punya anak tahu bisa makan Coca-Cola kecil-kecil. Bila mother suka Coca-Cola tu pasal dia kasih anak I. Macam anak I cucu dia. Betul tak? Jadi si suami walaupun dia tahu mak dia dah berjanji dengan isteri, kita dah besarkan anak macam baik. Tapi sekarang mak dia buat macam gini. Takkan nak pergi mak jangan buat macam gini mak boleh sekali saya pukul mak. Kan? Itu mak dia jahat ke apa tu mak dia. Jadi kita kena macam mana nak cakap baik supaya suami tak tersinggung. Ibu betul apa salah. Jadi dia kena Allah bagi akal kan? Kena kan? Bahasa tu menjaga. Satu-satu diingatkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian. Ini orang beriman macam kita. Kita beriman pada Allah dan hari kemudian. Berkatalah yang baik ataupun diam dengan siapa pun. Nak cakap dengan siapa pun. Dengan mak bapak, dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan menantu, dengan kawan, dengan sahabat, dengan besan, dengan ipar duai, dengan saudara mara, dengan sahabat andai, dengan Cina, dengan luar taksi, dengan kafir, orang Islam. Cakap yang baik. Cakap yang baik ataupun diam. Jadi supaya apa? Biar suami tenang dengan isteri aku bijak, tak ada masalah. InsyaAllah rumah tangga akan merasa aman, damai. Dan kita walau duit banyak, jiwa tak tenteram, kita tak aman, kita tak damai.
kita ada duit tak cukup, lebih kurang sajalah. Okay? Tapi kita tenang suami isteri. Boleh bertolak ansur, boleh berbincang. Ada masalah bincang, tak pernah. Biasa kadang kalau tak ada keamanan, bincang aja gaduh, bincang aja bertekak, kan? Ini kita tak aman lah. Okay? So kalau kita macam itu, kita tahu masalah kau cakap dengan suami sekali. So kita duduk, kita fikir, jangan fikir salah dia. Apa punca dia? Mula cakap baik, apa sebab dia bergaduh? Sebab kita pun kadang-kadang ego sangat. Faham tak? Kita dah nak tunduk. Kalau kita dah bilang, ini warna hitam. Mana hitam lah. Tapi suami kata, bukan, dark blue. Okay? Awak nak gaduh pasal itu, mata kau hitam-hitam. Dia bilang dark blue. Okey lah, dark blue sudah. Asal kita tahu dia hitam. Ini beg bapak, kita nampak segi. Bukan, ini beg ni bulan. Kita bila nampak segi dia bilang bulan. Asal kau bahagia. Oh, takkanlah. Dia mata dia potak, mata dia. Mana boleh? Asyik nak mengalah aja. Sudahlah, you bukan dapat pekat pun. Kalau kita cakap A, dia cakap B. Cakap B, dia cakap C. So, kita selalu cari jalan mengalah. Mengalah sudah, maafkan sudah, dan insyaAllah benar. Okay? Satu lagi, kita disuruh bersifat toleransi dan memaafkan. Kita manusia biasa, kita pun ada salah dan silap. Kita pun ada kekurangan. Dan suami pun manusia. Dia pun buat salah silap. Dan masing-masing ada ego. Kadang-kadang kita buat salah, kita tak mudah minta maaf. Dia pun buat salah, dia tak mudah minta maaf. Kalau minta maaf pun sekali, lepas tu dah. Jadi kita bilang dia buat salah, dia cakap bilang sorry aja, like nothing, dia like nothing lah. Macam tak ada benda, lepas tu dia buat macam biasa aja. Sakit jantung kita rasa. Kan? Jadi kita dah macam mana? Kau tahu ke kaki? Aku minta maaf. Kata macam gitu kan? Dia cakap sorry lah. Sudah, jangan bila gaduh bertukar, keluarkan cerita tu. Keluarkan cerita tu. Kalau saya nak bikin maaf dengan awak, memanglah awak dah minta maaf. Tapi awak ingat senang apa? Awak buat macam gini. Kita keluarkan sekali dia diam. Tapi asal bertekak cerita tu. Awak baca cerita lama tu, macam bikin broadcast ni banyak sangat kan? Sampai orang nak jelak dengar. Ini akan menghancurkan rumah tangga. Okay? Wanita yang baik, suami buat salah. Mungkin besar salah. Mungkin suami ada perempuan. Okay? Mungkin suami main judi. Mungkin suami minum arak. Mungkin suami ada pukul bantai awak dulu. Mungkin suami dah maki awak kotor-kotor. Dia tengah marah, dia akan buat. Tapi lepas itu, ada suami, dia jahat-jahat, ada baik dia. Dia dah buat salah, dia teringat, dia akan minta maaf dengan si isteri. Saya minta maaf lah awak, saya dah salah, saya silap. Dia minta maaf. Ada lelaki, ego dia terlalu tinggi. Dia tak nak minta maaf. Dia dah bersalah, dia tak nak minta maaf. Dia nak isteri yang tak minta maaf dia. Begitu tak kita cakap dengan dia? Ada isteri tak nak, aku salah. Biar dia bilang sorry dengan aku. Kalau dia tak bilang sorry, kita tak nak maafkan dia. So akhirnya bertegang terus kan. Tapi isteri buat macam biasa. Dia balik kerja apa, makan. Dan saya dah siap masak. Macam marah. Padahal dia yang salah. Suami yang jahat. Suami minum arak ke, suami main judi ke, suami isteri cakap baik-baik. Macam tak nak. Sehari, 2 hari, suami isteri terus cakap dengan dia. Dia buat bodoh je. Lama-kelamaan dia akan reda kan. Sebab isteri pun maaf. Isteri toleransi. Dalam kau buat salah, kau jawab dengan Tuhan. Kita jangan campur. Dan dia buat dosa dengan Allah, dan hukum ada dosa, dia jawab Allah. Tapi kita jangan campur hal dia. Kita tolak ansur lebih kurang, panggil, cakap, gitu, ini siap makan, tak makan, siap makan, tak makan. Berapa lama dia boleh tak makan? Dah sebulan, dia tak makan. 2 bulan, 3 bulan, 4 tahun, kata tak makan. Besok saya nak makan. Macam nak kata malu pula lagi. Pasal cakap makanlah, saya masak yang awak suka, makanlah sikit.
Oleh kau pujuk lah kena sikit saja, bukan banyak sikit. Okey lah. Dan ego tu takkan jatuh. Tapi awak tetap mengarap. Awak takut juga. Dia makan. Dia kata sikit je. Awak takut baik macam biasa. Dia sedap kan? Dia tahu isteri dia masak sedap. Bisa awak pandai masak. Dia makan isteri. Dia makan. Dia terlupa yang dia ni. Dia makan sikit. Baru lah 9 tu. Sama je tu. As-sabru. Kata Allah apa ni. Nabi SAW. Sabar itu perit. Sakit. Baik. Tapi hasilnya nanti baik. Tapi tak dapat baik juga. Kita dah buat semua pun baik-baik. Dia cakap kita pun macam keras-keras juga. Dia macam tu susah nak berubah. Awak tak dapat baik ke? Ya Allah, syurga nanti kita. Balasan baik nanti kita atas kita bersikap toleransi. Kita sanggup memaafkan walau berapa besar. Isteri dengan sekali suami buat salah. Main judi ke, kena marah ke, rompan ke. Okay? Sekarang dia isteri dia dah. Isteri tu dah maafkan tak? Anak dendam. Anak suami dendam. Hubungan suami isteri tak sama dengan hubungan anak dengan bapa kan? Anak dendam. Macam dia gini-gini. Kalau anak lelaki dia rasa malu nak pukul, tumbuk je bapa lah. Bakar je bapa. Kalau kita tak sendiri dia bertumbuk dia kembali. Anak lelaki dengan perempuan, anak perempuan lebih lembut dengan lelaki. So, kita nak jagalah rumah tangga kita. Nak supaya kita ni hidup sekurang-kurangnya kalau suami dah benci kita dengan Allah benci. Okay? So, kita bersikap toleransi dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Siapa manusia itu tak boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan dan maafkan semua kesalahan kita. Dan kita lihat kadang-kadang perempuan manusia itu diuji, suami diuji, isteri pun diuji. Masalah besar sekali kita lihat pada kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Allah menguji Rasulullah. Dia Rasul, tak perlu ada ujian, tapi Allah beri ujian. Allah nak menunjukkan wanita ada kehebatan. Dan Allah juga menunjukkan lelaki ada kehebatan. Masalah ifki. Pernah dengar masalah ifki? Masalah fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dalam satu peperangan ikut Nabi dalam perjalanan balik ke Madinah. Sayyidatina Aisyah turun daripada unta. Yang jaga unta nampak ni. Kemudian dia pergi buah tabak ajar. Lepas tu dia balik, yang penjaga unta nampak dia naik. Dia dalam unta tu dia betulkan pakaian dia semua. Sekali dia apa? Kalung dia. Dia turun. Penjaga unta tak nampak. Dia pergi cari kalung dia, cari. Bila diseru semua sudah bersedia, penjaga unta dah nampak Aisyah naik. Tapi tak nampak Aisyah turun lagi. Dia kata sudah. Rombongan ini dengan Rasulullah terus tinggalkan tempat tu dan telah balik ke Madinah. Aisyah cari tak dapat. Dia sampai balik ke tempat yang tadi berkumpul semua orang. Dia tengok dah tak ada satu orang. Kafilah ada jalan. Aisyah terus terperanjat. Dan terperanjat ni boleh macam-macam. Boleh demam, boleh terdiam, macam bisu. Aisyah terus demam. Terus sakit. Dalam keadaan gitu, datang Safwan, seorang lelaki pemuda, seorang pemuda. Aisyah dalam berapa belas tahun pemuda ni datang. Ini dia punya kerja ialah kalau ada barang tertinggal, kafilah Islam kalau jalan, mesti ada 2-3 orang jalan dulu. Ni escort, ini spy. Dia tengok mana jalan ada air, mana jalan yang bagus. Dia pompak ada musuh, dia akan jaga. Dan dia akan balik semula, jangan jalan sana, jalan sini, dia akan pergi. Itu awal. Kemudian kafilah jalan. Kemudian belakang nanti ada lagi yang datang. Ini kerja dia ikut dari belakang. Kalau ada barang tertinggal, ambil semua balik. Dia tengok yang tertinggal bukan barang, tapi isteri Rasulullah. Habis macam mana nak buat? Ni dia pemuda. Ini pemudi. Walaupun dia seorang dia muda.
Kalau dia kata tak apa, kau tinggal di sini, biar saya balik beritahu Rasulullah. Ini madam mulai gelap, di padang pasir sejuk. Apa takkan tinggal perempuan ni begini? Kalau bawa apa pula orang cakap. So dia dekat di bawah. Dia kata so dia sebenarnya Aisyah so naik atas unta, dia jalan di bawah unta tu masuk. Ini orang-orang so belum perasan, tapi bila Safwan masuk ke kota Madinah bersama Aisyah, dua-dua muda. Waktu malam pula balik. Okey. Orang terperanjat. Mata melihat, hati bercakap. Bila terlalu banyak perkara ke hati tu keluar ke mulut. Kan? Semula Aisyah balik terus sakit. Dan bagaimana Allah lihat ini memuji Rasulullah. Semua orang bercakap macam-macam. Mula tak cakap, mula keluar sikit. 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 patah. Jadi cerita. Ni apa cerita isteri Rasulullah? Rasul isteri dia buat begini. Dia boleh terbalik malam dengan satu lelaki bukan mahram. Begitu gini macam-macam, rasa sabar tak menjawab apa. Macam-macam masalah. Sayyidina Abu Bakar, bapa Aisyah pun dengar. Semua orang. Orang munafik menyala-nyalakan api. Fitnah. Cerita kecil jadi besar. Sampai kepada pertuduhan yang orang Syiah pakai sampai hari ini, Aisyah berzina. Aisyah sakit, terus sakit. Tapi dia terasalah macam Rasulullah tak macam mesra sangat lagi dengan dia. Aisyah jaga dia, lagi tengok dia, pulang balik tengok. Sampai dia rasa sakit, dia berat, dia minta, ya Rasulullah izinkan saya balik rumah ibu saya. Jadi macam mak dia selalu ada di rumah, mak dia boleh jaga dia. Pasal izinkan. Dan sebulan sudah berlalu. Dia cerita tak padam-padam. Dan orang beriman, yang beriman tak berani buka mulut, mengharapkan semoga Allah menurunkanlah sesuatu ayat atau sesuatu lah, berlakulah sesuatu membersihkan keadaan yang sedang keruh. Okay? Dan Allah tak turunkan wahyu 1 bulan. 1 bulan betul wahyu pun tak turun. Keadaan tak tenang di Madinah. Orang munafik tambah-tambah cerita. Orang beriman tak buka mulut, tak tahu, tak bercakap. Ingat tu, selalu ingat. Awak dengar apa cerita desas-desus, jangan sampai tokok tambah. Okay. Saya baru-baru pergi Mekah. Saya pergi hari Rabu. Hari Sabtu pagi, dapat telefon, anak saya dah nangis. Kat Singapura, bukan kat daerah awak tak kenal. Kat masjid, tempat saya, Masjid Al-Kaf, Masjid Ansar. Kat masjid umumkan suami saudara Maria meninggal. Dah bacakan Fatihah kat masjid. Orang dah datang melawat. Dia datang melawat, minta telefon supaya saya balik. Ustaz minta maaf, Ustaz, saya dah pergi melawat. Rumah tutup. Saya tak tahu orang meninggal rumah tutup. Syamsyid tak tidur kat rumah. Syamsyid tidur rumah anak saya. Pagi-pagi anak saya pergi kerja, hantar dia balik rumah. Pasal anak betina dekat rumah. Nak layan dia makan apa semua, cikgukan dia apa semua. Air masak lagi dan orang pergi sana. Jadi rumah tak ada orang malam. Jadi kita dengar saja. Terus kita dah macam-macam cerita. Dia ada nak SMS yang anak saya kata dia dapat tak tahu, dia kasih hati orang. Atau semua orang ni SMS. Suami saudara kamu dah meninggal, Banyak orang dan masjid tu ada baca Fatihah. Okey. Tapi pada saya, balik saya kan, Afi tanya pihak masjid, kenapa macam demikian kan? Masa buat siasat dah dulu, buat baca Fatihah. Tak pasti terus umum kat orang tengah sembahyang Jumaat, kau umumkan. Sampai balik lagi dia kata, balik dari masjid dia jatuh. Yang ada masjid Istiqamah, dia pengungsi, dia kata, Ustaz kamu dah punya. Dia kata, tak ada, saya hantar dua-dua pergi ke airport. Pengungsi Istiqamah, saya kalau pergi keluar negeri, tak kisah pergi mana pun, dia suami isteri akan hantar saya ke airport. Balik pun kami. Jadi kita hantar dia ke airport, suami dia masuk. Dia tak pernah suami dia kat Singapura. Dia kata, kesian Ustazah macam dia nak kena balik kan, dia tahu hukum kan. Mana boleh buat Mekah. Nampak tak? Dia betul lah kan? Jadi dia kata, kesian Ustazah Kamaria, dia pergi makan angin, dia pergi sedap, suami meninggal kat Singapura. Nampak? Cerita dah tambah. Okay? Dia dah balik, saya dengar kat sana,
balik, saya tak payah tanya masjid lah. Masjid nak cakap macam mana, mereka cuba fikir lah kan. Sebelum buat pengumuman macam gini kan, 2 masjid kan daerah Wak Daud, banyak orang dah datang melawat pun. Jadi masalah saya dengan Aisyah begitu banyak cerita, tambah. Orang beriman tak cakap. Besan saya, dia punya besan laki-laki saya punya mak bapak hidup, jangan telefon rumah anak dia. Bukan nak tanya dan ada dengar berita, tak ada. Jangan takut nak tanya. Jangan tanya Khalidah baik, sihat dia, mak dia, bapak dia baik. Jangan tanya, baik, sihat, tak ada apa-apa. Mana tak meninggal lagi. Okay. Orang kita kalau beriman, kita tak banyak tokok tambah, tak banyak korek. Faham tak? Tak tokok tambah. Ini orang fasik, gitu, tambah. So cerita Sayyidatina Aisyah pun jadi pengimpak. Orang beriman tutup, tak berani cakap, tak tahu apa benda, kadang tegang, keruh, tak macam suasana tak aman kat Madinah. Wahyu pun dah tak sebulan tak turun. Aisyah pun ditambah baik. Okay? Bila Aisyah baik, ada satu perempuan, bapak Aisyah tanggung ini kami. Dia datang sikat ke rambut Aisyah, dia jaga Aisyah, dia bersihkan Aisyah, dia sikat rambut Aisyah, sikat jatuh. Terus dia ada terbelatah, cakap Melayu, celakalah si Miftah. Miftah tu anak dia. Jadi Aisyah kata, kenapa kau marah anak kau macam itu? Dia kata, macam mana aku tak marah? Bapak engkau banyak tolong pada kita. Apa dia dah buat pada keluarga kau? Dia kata, apa yang dia dah buat? Engkau tak tahu cerita? Cerita apa? Nama engkau 1 bulan dah macam-macam orang cakap. Dan Miftah termasuk salah seorang yang bercakap. Dia sudah diasut, orang cakap-cakap, jadi kita pun dengar, kita pun tahu, tambah kan? Jadi Aisyah kata, apa cerita? Dia bilang, kau tak tahu. Kau balik dengan lelaki itu, orang dah bersuka dengan macam-macam. Aisyah terus pekik menangis. Nangis. Dia minta ampun pada dia, tak pernah buat perkara tak senonoh, dia tak buat perkara jahat. Bapak dia akan pujuk dia pun dia tak nak berhenti nangis. Sampai Rasulullah datang, Rasul pujuk dia kata tidak, aku tak ada buat satu salah. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata sudahlah. Rasul pun cakap, kalau kau tak ada buat apa-apa salah pun tak apa, kau taubat saja kepada Allah. Aisyah kata, kenapa aku nak taubat? Aku tak buat satu salah pun. Aku tak buat satu dosa. Untuk apa aku nak taubat pada perkara yang aku tak buat? Sayyidina Abu Bakar kata, sudahlah, pergilah kepada Rasulullah, cakap baik-baik dengan dia, minta maafkan dia, dan semua dibuangkan. Dia kata tidak, aku tak beriman kepada sesiapa melainkan kepada Allah. Allah tahu keadaan aku tak buat perkara terkutuk. Walaupun siapa bilang aku buat, aku tak buat, aku yakin Allah akan tolong aku. Dan aku tak akan berhenti meminta, menangis dan memohon pada dia sampai dia bersihkan nama aku. Itu permintaan Aisyah. Dan Allah apa kan? Turun ayat berapa berapa belas sampai 24 surah Nisa. Yang Allah bersihkan nama Aisyah. Aisyah bin Abu terus terbersih dalam Al-Quran. Dan Aisyah tak ada kata tak salah pun nak mengaku salah. Ini pendirian wanita beriman. Dia tak salah, dia tak buat, dia tak perlu nak menyenangkan hati orang sampai terpaksa mengaku salah. Dia beriman terus pada Allah dan Allah memelihara dia, keyakinan dia. Dan Allah uji Rasulullah kat sini, kesabaran Rasulullah mendengar fitnah yang dilemparkan kepada isteri dia. Dia tahu isteri tak salah, tapi apa bukti nak pergi? Orang dah nampak dengan mata isteri dia balik dengan satu lelaki. Apa bukti Rasul nak cakap? Rasul pun tak boleh cakap. Ini ujian. Tapi pendirian Aisyah tetap teguh. Pasal dia tak buat satu pun salah. Dia tak takut untuk bersumpah. Orang-orang beriman, dia tak akan bersumpah melainkan dalam keadaan darurat. Orang-orang fasik 10 kali kerja bersumpah. Faham tak? Aku sumpah atas kepala engkau, atas kepala anak aku, atas kepala dia tu, atas batu ini, atas rezeki aku makan. Na'udzubillah, ada semua sumpah yang haram. Okay? Yang ada suatu sumpah atas Quran. Nabi tak suruh Islam, tak ada semua sumpah atas Quran, berdosa cakap macam itu. Ataupun sumpah atas Nabi, tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Itu orang bersumpah. Okay.
Dan orang beriman tak mudah bersumpah. Awak nak percaya aku tak percaya tak apa. Sebab Allah dah kata Allah laknat setiap pendusta. Kita tak perlu nak tunjukkan kebenaran kita pada orang. Kau tak percaya lah, tak percaya sudah. Why saya nak senang nak betulkan ni, saya cerita pada awak, tokok tambah cerita gitu. Jadi untuk supaya orang benar begitu. So ini beza orang beriman dengan orang fasik kan. So kita tengok sifat-sifat yang baik yang ada pada wanita-wanita yang beriman. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Dalam hidup ni kita mesti ada keimanan yang ikhlas kepada Allah, ketaatan yang kukuh, yang kuat kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam hidup kita ada ujian. Ada sedih, ada gembira, ada senang, ada susah, ada sakit, ada sihat. Ada perkara menyenangkan, ada perkara tak menyenangkan. Kadang-kadang seorang isteri bertuah nasib dia, bukan kerana dia hebat sangat, dia akan dapat suami yang paling hebat. Kadang-kadang ada isteri yang baik, dapat suami yang tak baik. Banyak kita lihat wanita-wanita beriman seperti Ummi Milhan yang kita tahu dia kalau kita dah bincang cerita dia, yang dia suami dia kedua punya anak yang balik daripada musafir, anak meninggal kan, dia layan suami dia. Tapi suami pertama dia tak baik. Anak dia baik, anak dia sahabat Nabi, Anas bin Malik dia tak baik. Bagaimana Ummi Milhan sabar dengan Malik ni? Dan Allah gantikan dengan sahabat yang lain, yang baik. Okay? Tapi bila dapat suami yang baik, Allah uji dia. Anak dia dah kasih Rasulullah. Allah uji dia. Dapat anak yang satu, mati pula. So ini kehidupan, kepusingan hidup kita. Okay? Tak ada satu orang dalam kelas yang tak ada masalah. Mesti ada kan? Atas, bawah, senang, susah, macam-macam ada. Kita orang beriman. Kita tak faham menghadapi. Jadi kalau kita terdengar, awak terdengar, saya terdengar cerita misalnya perkataan ada salah seorang di antara awak dapat penyakit, kita doakan dia. Dia dapat kesusahan, kita doakan dia sebab Allah angkat kesusahan dia. Jangan kita tomah-tomahkan dia. Si dia tu, kita dengarlah katalah dia kena pukul ke atau diceraikan suami atau sebagainya. Dia selalu keluar apa? Dia selalu gitu, ada dalam muka dia. Cerita dia kan. Jangan cerita macam itu. Jangan cakap macam itu. Kalau tengok kawan awak, macam mana kita pun tak heran. Kita pun heran macam mana dia beri suami tak ada duit aja. Kita pun susah, suami pun kerja besar. Tapi Alhamdulillah ada rezeki. Itu bagian Allah tau. Bagian orang ni pun tak ada duit. Selalu tak ada duit. Okay? Awak ajak dia beli baju tak? Dia tak beli lah. Tak je lah tak beli. Kalau ada demo-demo dia tak pernah kasih. Awak jangan bilang tak demo-demo. Dia tu kalau tak pernah ada duit kau. Bukan pasal dia ada duit, dia blokir. Ada orang memang tak ada rumah pasal blokir. Tahu tak? Tapi orang tak pernah kasih. Orang yang sabar ambil tu dalam cap. Jangan nak buruk. Barangkali dia tak ada duit. Dia cukup-cukup saja. Dia datang pergi belajar pun jauh-jauh di jalan kaki datang. Balik jalan kaki tak kena bebas. Awak mana tahu? Dia tu tak pernah panas berjalan. Dia angkat payung di sana. Awak tak tahu keadaan orang kan? So jangan buat tuduhan. Satu kalau nak tahu saya tak suka. Paling tak suka kalau tabung berjalan. Sebab terkena orang yang tak bawa duit. Bukan tak ada duit, tak bawa duit. Dia malu pula kan? Ada orang dia ada duit tapi dia cukup-cukup saja. Okay? Memanglah kita nak bantu masjid, nak bantu madrasah kan? Tapi kadang-kadang saya duduk fikir, saya bilang masjid-masjid semua sekarang banyak buang duit. Banyak buang duit daripada gunakan duit. Asal kita maulid, makan tak habis. Padahal saya duit tu simpan untuk kita apa? Kalau sekarang bikin prasana mana dia nak ubah sesuai lah. Ada tandas nak betulkan, ada lift nak bikin. Jadi duit semua boleh pakai kan? Bila nak bikin ini, minta lagi orang. Duit 800 ribu, 1 juta nak pakai. Tapi bila dah orang kasih, duit tu dia habis pada tak kena tempat. Saya tak setuju orang ni. Kadang-kadang dia kata nak junjung budi. Saya tak tahu cerita Malaysia ni nak junjung budi. Ni staff-staff semua dapat kerja. Memang dah dapat gaji, dapat bonus. Tapi nak junjung budi lah. Mereka banyak berkhidmatkan masjid. So, bikinlah kat masjid. Boleh tak? Boleh kat masjid. Tapi, bikin kat hotel. Duit ramai kan? Habis pada saya
setuju. Tapi nak cakap macam mana? Nak cakap macam mana? So kita nak jadi apa? Wanita yang baik. Itu yang mustahak. So apa-apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita ingat hadis Nabi SAW. Nabi kata, ad-dunya mata' atau mata'un. Kalau Allah jalan terus. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-imratus salihah. Yang bermaksud dunia adalah perhiasan dan sebagai perhiasan adalah wanita salihah. Kita lebih bernilai dari belian. Apa lagi permata yang lebih bernilai daripada belian? Ada? Oh, dia bilang zamrud. Whatever lah permata yang mahal, kita lebih mahal daripada permata. Ingat, ini bukan cakap main-main tau. Awak berzinat diri awak. Kita, pada saya dan awak, lebih mahal dari segala permata kalau kita termasuk golongan wanita solehah. Wanita solehah, mulut jaga. Cakap yang baik, tak menyakit hati, tak menghina, tak memaki, tak balikkan baku, buah keras, tak tempelak, kita tak mengumpat, kita tak cakap sini sampai sini, cakap sana sampai sini, tak ada wanita kita adalah wanita yang kalau cakap pada suami, pada mak bapak, pada saudara mara, cakap dengan perkataan yang manis, yang baik, yang menyenangkan hati. Kalau kita ada rumah tangga, kita jaga rumah tangga kita. Kita nak rumah tangga kita aman, damai. Dengan sebab itu kita akan banyak mengalah. Bukan kerana kita bodoh. Ada orang kata, kau ni betul lah. Suami kau dah macam gitu pun kau boleh sabar. Betul ni bodoh manusia. Kan? Kita bukan bodoh. Kita nak Allah punya redha. Okay? Kita orang buat salah pada kita macam-macam orang buat. Kau boleh diam, kau boleh sabar. Betul lah. Bengang kau ni. Bodoh betul. Tak, bukan bengang, bukan bodoh. Aku hidup nak buat baik. Aku hidup bukan nak balas dendam. Okay? Bila Allah beri kita musibah, kita tidak terlalu besar. Semua dah tulisan kita. Allah beri kita nikmat, kita bersyukur pada Allah. Ini juga tulisan kita. Kita tak jadi takabur, tak lupa daratan. Okay? Jadi kita lakukan sebanyak mungkin sampailah akhir nafas terakhir kita tarik. Kita harap kita tarik nafas terakhir dalam redha Allah SWT. So masanya akan tiba, saya akan tarik nafas saya terakhir dan awak juga akan tarik nafas awak yang terakhir. Apa yang telah kita buat persediaan? Kalau kita bilang banyak kesilapan kita dah buat pada suami kita, maka sekarang kita taubat, ubah diri kita jadi wanita yang baik. Okay? Akan datang kita akan terus masuk kepada wanita Islam dengan anak-anaknya. Okay?